Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, pada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita sambungkan bacaan suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diganjarkan oleh Allah SWT dengan setinggi-tinggi ganjaran daripada Allah SWT, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, puji dan syukur kepada Allah SWT dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini masih dikekalkan kita keimanan, ketakwaan, kesihatan, diberikan kita dalam hati kita rasa kehambaan yang terus kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Buat sekalian kalinya kita dipilih oleh Allah untuk hadir ke rumahnya, membuktikan
bahawa kita ini hamba yang terus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka saudaraku dan diriku sekalian, yakinlah ini pemberian yang terbesar yang sekali lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana apa yang ada pada kita hari ini merupakan nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri, dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ni Allah Ta'ala terus kekalkan dan kurniakan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Alhamdulillah, pertemuan yang terakhir bulan lepas kita masih lagi berada pada dosa yang ke-22 pada muka surat 123 di bawah tajuk khianat, yang mana kita tengok ini merupakan satu perbuatan yang berlawanan dengan sifat amanah, yang mana kalau kita tengok pada amanah, kita dah bincang dah bulan lepas tuan-tuan, amanah ni merupakan satu perkara yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah kita nak mencapai satu-satu kehendak amanah itu berdasarkan ketetapan Allah. Kita ni lemah, kita ni banyak kekurangan. Namun itu bukanlah alasan untuk kita mengabaikan amanah-amanah yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apatah lagi amanah yang melibatkan kita dengan Tuhan, agak amanah yang melibatkan kita dengan Nabi SAW, kita dengan agama kita, kita dengan tanggungjawab yang ada pada kita sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, isteri, ayah, ibu, sebagai seorang Muslim. Baru tadi tuan-tuan, baru tadi petang tadi dan belik Facebook tuan-tuan, saya tengok ada satu artikel yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan yang dipost oleh seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan satu konsert yang akan diadakan di Kuala Lumpur, kumpulan Coldplay. Saya tak mau nak komen lah, nak komen apa lagi tuan-tuan. Kita nak cerita apa lagi, masing-masing kita tahu dah nak komen apa. Saya bukan nak cerita pasal Coldplay tu. Mufti sebut, kalaulah siapa-siapa yang pada hari kejadian dia bermusafir lebih pada 2 marhala, dia nak pergi tengok Coldplay, maka Mufti kata dia tak boleh buat jamak dan qasar. Kalau buat juga solat dia batal, dia kena ulang balik. Mufti kata tu betul. Sebab kalau kita mengaji buat jamak qasar, antara syarat dia safar mubah, antara syarat dia sama ada nak jamak atau nak qasar, nak himpunkan solat ataupun nak pendekkan solat 4 jadi 2, lohor, asar dengan isyak ni, antara syaratnya safar mubah, musafir yang diharuskan. Adapun kumpulan Coldplay ni tuan-tuan, kita tahulah mereka ni antara yang mengangkat LGBT dan sebagainya, maka Mufti mengeluarkan satu pendapat berdasarkan peringatan agama. Hampa nak pergi tengoklah. Tapi jangan buat jamak qasar, tak boleh. Tuan-tuan, tengok dalam tu orang komen subhanallah. Takut ni tuan. Oh, hang tu baru ni nak komen pasal konsert tu yang rasuah yang tu. Apa pikir rasuah pula semua ni? Mufti nak habaq siapa yang musafir jangan buat solat jamak qasar, itu saja. Sebab dia nak habaqkan kita itu bukan musafir yang diharuskan. Yang tu je. Orang maki Mufti tuan-tuan, tak ada akhlak. Ini salah satu cabaran apabila kita cuba untuk menjaga amanah. Itu kita sebut tuan-tuan, 2-3 kali kita pernah sebut, kalaulah kita cuba nak ajak orang buat baik tuan-tuan, orang maki kita, orang kata macam-macam kat kita tuan-tuan, apa kita nak buat pada waktu tu? Tuan-tuan, senyum, bayangkan, rupanya inilah yang Nabi SAW kenal dulu. Bahkan Nabi kenal lebih tahu. Sebenarnya nak bawa amanah ni bukan senang kan? Walaupun sama-sama kita, walaupun pakat mengaku Islam belakang, tapi pada satu konsert maki Mufti. Yang maki tu, mereka duk ingat selesai kat situ. Tak selesai tuan-tuan. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada apa satu yang diucapkan, yang dilafazkan, semuanya dicatat raqib dan atid. Benda ni akan dinilai pula di akhirat nanti oleh Allah. Mufti cuba untuk menerangkan keadaan dalam keadaan agama
membawa supaya kita tak melakukan kesalahan. Hampa maki orang nak menegakkan kebenaran. Tak tahulah tuan-tuan. Wal'ayazubillah. Moga Allah tak lindung kita daripada benda-benda macam ni. Ni pemaki betul-betul tuan. Yang syok pula maki ni jenis fake account. Dia buh mana-mana nama, dia buh mana-mana gambar. Tak apalah, kat dunia boleh sembunyi lah. Kan? Sembunyi ya, terang mana nak sembunyi. Tak apa, silakan. Malaikat ni sentiasa mencatat, Allah ni tak tidur. Nak habaq tuan-tuan, bahawa hari ni ramai sebenarnya orang Islam yang khianat pada agama dia. Khianat pada Nabi dia. Khianat pada Tuhan dia. Yang anak tak boleh pi jamak qasar, itu ajaran yang main daripada Nabi. Bukan mufti pandai-pandai. Dia pergi rawit pula, ni ada konsert tu, ni ada konsert ni. Subhanallah. Saja nak habaq kata hampa ni kena bab-bab ni hampa laju. Habis tu apa tuan? Tujuan jadi mufti kalau benda tu dia tak tengok, dia bagi peringatan. Dr. Luqman tu salah satu orang yang kita tengok lembut tuan-tuan. Satu orang yang sangat berilmu. Walaupun dia muda, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kelebihan yang banyak pada mufti boleh persekutuan tu. Kira kita berada di zaman hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau rasa agama tu penting, tuan-tuan kita kena keluar daripada dunia ni. Maksud keluar pada dunia, kalau tuan-tuan rasa apa tuan-tuan buat ni betul, tuan-tuan hidup dengan keadaan macam ni. Di luar sana mereka nak buat apa, kita tegur. Mereka tak mau dengar, itu mereka dengan Tuhan. Sebab kita dah kena berada zaman, Nabi sebut dulu kan, Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Koklah yang tegur ni kita. Kan? Orang kata hang ni semayang tak betul, yang benar ni tok mufti. Saya geram tuan, saya geram. Tengok pula fake account, lagi geram. Tak tahu siapa dia. Kan? Sampai tak ada adab, tak ada akhlak lagu tu. Tak apalah, hampa nak angkat, hampa nak sanjung, tak apa. Nanti hampa nak bangun kat akhirat dengan Coldplay tu, bangunlah. Itu pilihan hampa, kita nak buat macam mana. Buat tuan, khianat ni, amanah ni merupakan satu benda yang sangat berat, dan khianat ni satu benda yang sangat senang untuk berlaku. Baik, hari itu kita berhenti pada awal muka surat yang ke-126. InsyaAllah kita nak sambung pada hadis yang di bawah tuan-tuan, pada perenggan yang kedua insyaAllah. Baik, sabda Nabi SAW lagi, Iyyakum wal khiyanah fa innaha bi'satul bitanah. Rawahu Tabrani atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW, yang bermaksud awasilah dan jangan sesekali kamu melakukan khianat, sesungguhnya itulah seburuk-buruk teman. Tuan-tuan, Nabi SAW pesan jaga-jaga dengan perbuatan khianat. Sebab kalau khianat tuduh dengan kita tuan-tuan, tak ada siapa dah yang nak teman kita melainkan perbuatan buruk tu lah. Khianat boleh berlaku dalam pelbagai cara. Khianat akan berlaku pertama sekali tuan-tuan apabila dalam hati kita mati dah satu perkataan yang selalu disebut oleh Tok Khatib setiap minggu. Apa dia? Ittaqullah. Taqwa ni mati. Takut ke Allah tak ada. Dia tak merasa apa dia buat, di mana dia berada, Allah Ta'ala sentiasa pandang, Allah tengok, Allah tahu, Allah maha mendengar, Allah tahu luar dalam. Dia tak ingat dah benda tu. Maka ketika itu dia akan khianat tu. Yang kedua, apabila dia merasakan kehidupan dunia ni mula memberikan satu keseronokan dan kebahagiaan kepada dia. Sifat manusia bagi betih nak paha, bagi paha nak semua. Bagi emas gunung nak yang kedua, dah dapat dua cari yang ketiga. Dia tak pernah puas dengan apa yang ada. Sedangkan dia tahu benda tu semua akan hancur, musnah, binasa. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kata Allah dalam Quran, apa-apa yang ada di sisi kamu semua akan musnah, dan apa-apa yang di sisi Allah itulah baq, kekal. Tapi dia tak boleh baca benda tu dia hilang. Yang akhirnya bila takwa tak ada, iman mati, penolong dia siapa? Nafsu dan syaitan.
yang sentiasa menghidupkan pada diri dia perasaan kejar, perasaan tamak, perasaan nak tambah. Dia akan tolak, dia akan jadikan kita lupa bahawa satu hari nanti kita akan mati. Itu yang disebut sebagai seburuk-buruk teman oleh Nabi SAW. Macam kita duk sebut hari itu, tuan-tuan. Ada apa dengan harta yang terlalu banyak? Boleh beli kereta mahal-mahal. Apa yang kita boleh dapat dengan kereta mahal? Buat seronok orang puji. Lama mana kan? Kena traffic light berhenti juga. Kena jam tak ada laluan khas untuk kita. Hang rempuh pergi tak main kereta 4-5 juta pun. Rumah besar-besar, tuan-tuan. Memanglah tengok nampak seronok. Rumah tuan-tuan ada berapa bilik? Berapa bilik yang function? Ada tak tempat yang tuan-tuan jarang jejak walaupun dalam rumah sendiri? Katalah rumah 3 tingkat, hari-hari tuan-tuan pusing satu rumah. Tengah rumah ni pun kita masuk ruang tamu, dapur, bilik ayak, bilik kita. Itu lah. Kalau ada tingkat atas pun, kalau ada atas pun tak naik, tuan. Seminggu tak naik. Daripada kononnya mula-mula nak tidur atas, dah lagu tu lah, dia heret Toto duduk bawah, baju pun dia mula gantung bawah, semua duduk bawah, tak larat nak naik. Tu baru 2 tingkat biasa lah. Ada apa dengan benda ni? Walaupun saya bercakap, saya juga antara orang yang fikir nak besarkan rumah, nak cari tanah, nak beli kereta yang mewah. Tapi kadang-kadang kita fikir benda ni semua benda tak kekal. Jangan sebab nak dapatkan benda ni kita khianat. Jangan sebabkan kita nak puaskan kehendak kita khianat ke orang, kita pijak orang, kita tikam orang. Bahkan lebih teruk, kita khianat dengan Allah, sanggup tinggal solat, sanggup tinggal amal ibadat semata-mata nak kejar rezeki dunia. Sedangkan yang bagi rezeki itu adalah Allah. 2-3 hari ni heboh dalam media sosial juga. Satu orang pengasas kosmetik yang dia mempertikaikan orang sunat solat, orang yang buat solat 2 rakaat sebelum subuh. Kawan ni dia ada tanah, maka dia buat satu iklan nak jual lah tanah dia. Lepas tu dia pergi habaq pula, tanah dia ni berdepan dengan tasik. Jadi menurut Feng Shui, siapa yang beli rumah dengan tasik ni ada putaran cerita apa ke, dia akan kaya. Sampai mati dia akan kaya, takkan miskin. Orang kata, nak percaya apa Feng Shui apa semua tu, benda tu bukan dalam agama kita. Nabi dah sebut, siapa-siapa solat 2 rakaat solat fajar sebelum subuh, dia dapat ganjaran dunia dan isi dia lebih kaya. Dia tanya, apa yang nak buat ni kaya dah? Allah. Awak kaya ni harta ya? Kalau adab buruk, akhlak tak ada, tu miskin betul. Saya bukan satu orang yang layak untuk condemn, tapi hang sebagai satu orang Muslim, orang nasihatkan hang dengan ibadat, hang pergi condemn ibadat. Sedangkan ibadat itu keluar kenyataan daripada mulut Nabi. Waktu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kena kawal nafsu kita. Kena kawal kedudukan kita. Jangan sampai kita terpesona tuan-tuan, yang akhirnya khianat ni akan jadi teman kita. Semua kita condemn, Allah kita condemn, Nabi kita condemn, ibadat kita condemn. Kita duk kira kita aja betul. Benda berlaku contoh depan mata. Kita bukan nak salahkan siapa, kita bukan nak hina siapa-siapa, tapi benda ni jadi satu isu. Jadi kita ulas satu isu. Kita bukan kutuk hina dak tuan. Moga Allah terus bagi hidayah kat kita semua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Hakadha ahlun nari wa dzakara minhum rijalan la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khana. Rawahul Muslim wal Baihaqi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bermaksud, begitulah sifat ahli neraka. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang salah satu dari mereka yang terkenal dengan sifat tamak, walaupun diberi amanah hanya dalam perkara kecil sekalipun, pasti dia akan mengkhianatinya. Nabi sebut kan, orang khianat ni ahli neraka. Ahli neraka. Rupanya untuk ahli khianat ni, dunia ni lah syurga mereka. Nak kata syurga apa tuan-tuan? Ada hari tak larat,
Ada hari demam, ada hari sakit. Itu bukan syurga. Syurga ni sentiasa sihat. Syurga ni sentiasa seronok. Syurga ni nikmat tak putih. Tak putih. Sampai bila-bila. Tak ada ending. Hak tu baru nikmat. Hak tu baru kepuasan. Bahkan nikmat akan lebih. Tambah, ganda. Tak tua. Tak pi buang ayam. Tak ada perasaan apa-apa yang memenatkan, meletihkan, melelahkan. Itu baru nikmat. Kalau sekarang ni di dunia duk kata aku harta banyak, aku ada welfare 4 biji, aku ada banglo 4 tingkat, duk ada 5-6 biji. Apa boleh buat? Awak sehari duduk satu rumah ke? Sehari naik satu kereta ke? Tuan, jangan cakap besar tuan. Allah nak kalih saya. Allah nak tunjuk sekelip mata ya tuan. Tapi biasanya orang bongkak dia tuan-tuan. Allah Ta'ala akan biar bagi, biar nak tengok apa lagi yang nak buat. Yang nama dia istidraj. Bila selalu sangat nak khianat ni tuan-tuan, sampaikan benda kecil pun dia akan cuba khianat. Asal ada ruang, dia akan ambil kesempatan untuk meletakkan diri dia di sudut yang selesa. Walaupun hari ni dia bermusuh dengan orang lain, esok yang musuh jadi kawan, yang kawan pula jadi musuh, apa pun dia akan buat semata-mata untuk meletakkan diri dia di satu tempat yang dia rasa selamat. Kita kalau nak selamat minta ke siapa? Minta ke Allah. Belajar dengan orang Palestin tuan. Di mulut mereka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang itu saja cukup bagi kami Allah. Hasbunallah. Orang yang dia serah diri dia ke Allah, Allah Ta'ala akan tambahkan iman dia. Allah Ta'ala akan jadikan ada satu hubungan special dia dengan Allah. Apa saja dia cakap sampai ke Allah. Apa saja benda yang dia kena buat, dia pasti akan dimudahkan. Amanah itu dijalankan oleh Allah. Itu pentingnya kita kena wujudkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cakap besar dengan segala pemberian Allah. Dan jangan cuba menghina agama kita tuan-tuan dalam keadaan kita nak menegakkan kita punya kebenaran. Salah. Semua orang buat salah. Salah, minta maaf, taubat. Jangan buat dah benda tu, cukup. Pasal apa kita nak kena pusing kot lain? Minta maaf tuan, saya memang tak puas hati dalam bab isu orang hina solat fajar. Betul-betul saya tak puas hati. Tak ada masalah, nak kaya silakan. Patutnya hamba bersyukur ke Allah. Kami pun seronok tengok orang-orang sama agama kami kaya. Tapi janganlah macam ni tuan. Tak apalah, satu hari kita akan balik juga ke kampung akhirat. Kita tak maulah di sana kita jadi orang yang menyesal. Tambah macam ni pula Nabi kata, begitulah sifat ahli neraka. Khianat ni ahli neraka. Kalau Nabi sebut ini jaminan tuan. Ini jaminan. Moga Allah lindung kita daripada perbuatan macam ni. Amin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, pada hari akhirat nanti akan dibawakan ke penghakiman seseorang yang telah mengkhianati amanah dan dinyatakan padanya, tunaikanlah amanahmu. Lalu dia berkata, bagaimana wahai Tuhan untuk aku melunaskannya sedangkan dunia telah berlalu? Allah Ta'ala tuntut balik ke akhirat nanti amanah-amanah yang sepatutnya kita jalankan, yang kita abaikan, yang kita tinggal, yang kita tak buat. Allah Ta'ala tuntut balik. Maka waktu tu akan dijawab, bagaimana nak buat Tuhan? Dunia dah hancur lah. Kami dah main akhirat dah. Dunia tak boleh patah balik dah. Nak buat macam mana? Sambung Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lagi, jadikan amanah itu seperti barangan yang diambilnya ketika di dunia dan diletakkan di dasar neraka. Kemudian dinyatakan lagi kepadanya, turunlah kamu ke sana dan keluarkannya semula. Lalu dia pun turun ke dasar neraka dan memikulnya di atas bahunya. Pada ketika itu bebanan itu lebih berat dari gunung ganang di dunia. Sehingga apabila dia berasa berjaya mengeluarkannya,
Allah menjadikannya tergelincir dan jatuhlah semula amanah itu ke dasar neraka. Maka begitulah semula dia akan berulang-alik menuruni lembah neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, bila dah habaq kata dunia ni dah tak ada dah nak buat macam mana, maka amanah tadi Allah akan letakkan di dalam dasar neraka. Hampir ni. Dalam ni diceritakan, lalu dia turun ke dasar neraka dan memikul di atas bahunya. Nampak macam tak ada apa. Tuan-tuan, terjun neraka mana boleh tak ada apa, tuan. Tak lawak, tuan. Daripada permukaan neraka ni nak pi sampai ke dasar tu, tuan-tuan, tak tahu berapa ratus ribu kali rentung, tak tahu. Berapa kali hancur Allah saja yang tahu. Sementara nak sampai ke dasar dalam keadaan menjerit, sakit, tuan-tuan. Jumpa amanah tadi, pegang tak atas bau, nak bawa naik atas, tuan-tuan. Benda tu disebut lebih berat daripada gunung ganang dunia. Duk berasa dalam keadaan terlalu tak larat, lemah, sakit, duk kena bakar, hancur tulang, isi daging apa semua, usaha juga. Duk berasa macam sikit lagi nak sampai. Allah jadikan amanah tu akan terlepas, tergelincir, jatuh dasar balik, selam balik, pergi ambil, naik turun, naik turun, naik turun. Abadan, abada, selama-lamanya. Tuan, kita tak mampu, tuan. Wallahi kita tak mampu. Tak perlulah, tuan-tuan, pasal sedikit nak dapat untung lebih kita tipu, kan? Kita jual dengan benda yang tak elok, dengan harga yang mahal, ataupun apa-apa sajalah, tuan-tuan, apa-apa saja. Sebab semua betul melibatkan amanah. Kita diminta menjadi orang jujur. Kita diminta menjadi orang yang membenarkan. Kita diminta untuk sentiasa bercakap benar. Maka berlaku adillah pada diri kita, tuan-tuan. Sebab kalau kita berlaku adil dengan diri kita, kita jaga kebaikan kita, yang akan dapat manfaat dia bukan orang lain. Syurga tu akan diberikan kepada kita. Kebahagiaan itu jadi milik kita. Tak ada masalah, tuan. Selagi mana ianya tak melibatkan syirik, bertaubat kepada Allah. Istighfar, mohon ampun banyak-banyak ke Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buat. Dan kalaulah kita ada khianat kat mana-mana makhluk yang kita penaya dia, kita tipu dia dan sebagainya, dan dia masih hidup, pergi jumpa dia, dapatkan kemaafan dia. Tak hina kalau kita pergi mengaku kita salah depan orang, tak hina, tuan-tuan. Bahkan itu antara perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berani mengaku kesalahan. Buat salah, mengaku. Tak ada masalah. Walaupun lepas kita mengaku, mungkin orang berluat, mungkin orang benci, mungkin orang tak jumpa dengan kita, orang tak suka dengan kita. Mungkin itu kita kena tanggung. Tak apalah, tanggunglah, tuan-tuan. Demi secebis pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Untuk kita selamatkan diri kita di akhirat nanti. Hak ni dengar pun meremang, tuan-tuan. Meremang. Mana mampu kita nak buat benda tu, tuan. Berenang dalam air pun tak boleh nak lama ni, berenang dalam api. Dah tu bercinta lautan api, aku renangi, tuan. Kan? Punyalah cinta sangat. Ini terang-terang api, tuan, daripada atas sampai ke bawah. Moga Allah lindung kita semua, tuan-tuan. Moga Allah lindung kita. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi, solat itu amanah, wudu itu amanah, mandi, yakni mandi wajib, itu amanah, menimbang dengan tepat dalam perniagaan juga amanah, sukat menyukat juga amanah, dan yang lebih besar dari itu ialah barangan amanah yang dipertanggungjawabkan untuk. Segala perbuatan kita ini semuanya amanah. Bila kita memegang kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah itu Tuhan kita, maka benda-benda yang Allah suruh kita buat dan Allah suruh kita tinggal itu adalah amanah. Solat fardu setiap hari 5 kali akan dipanggil, dikumandangkan laungan jemputan.
Bagaimana kita nak menerima amanah tersebut? Ada orang dia tergedik-gedik, minta maaf lah, bukan tergedik-gedik, terketak-ketak tuan-tuan. Tak ada nak masuk waktu lagi, dia dah prepare. Bahagia orang-orang yang macam ni. Tahniah kepada tuan-tuan yang sentiasa menjadi orang yang macam ni. Maghrib 7 minit tuan-tuan, 6.40 tuan-tuan dah ready dengan wuduk, dengan pakaian, dengan wangi-wangian, nak keluar pergi masjid dah. Tahniah. Sebab tuan-tuan menjaga amanah dalam solat, dalam bab sedekah amanah, dalam bab baca Quran amanah, dalam bab zikir amanah, dalam bab salawat amanah. Sehingga akan disebut di sini tuan-tuan, benda yang kadang-kadang kita rasa benda tu biasa. Wuduk itu amanah. Nak solat kena ambil wuduk. Wuduk bukan boleh ambil sambil lewat tuan-tuan. Ada anggota dia, ada tempat dia, pastikan kena. Tak boleh ambil kalut-kalut. Dah lah nak ambil wuduk, tak boleh kalut sepasal, tak boleh bazir pula. Kena belajar lah macam mana ambil wuduk yang sempurna tanpa membazir. Dan wuduk itu wuduk yang diyakini dapat membawa kita kepada diangkatnya, terangkatnya hadap-hadap kecil kita. Kemudian mandi juga amanah, mandi wajib. Hari ni tuan-tuan, kita anak cucu kita ajak nak mereka buat mandi wajib tuan. Nak tanya lah. Saya mengajak di sekolah tuan. Saya bukan sekadar ajak mandi wajib ni biasa, kayak buat amali terus tuan. Ajak teori, betul amali. Ni budak kami asrama ramai senang. Esok kan turun cebok, tolak, pakai baju selok apa semua tu, jom kita buat mandi wajib praktikal. Tunjuk kalau cara mandi dengan shower macam mana. Kalau mandi pakai cebok macam mana. Mandi pakai pek getah macam mana. Kita mesti ada satu cara yang kita selesa. Paling selesa biasanya shower lah. Kalau shower tak ada pek getah dia macam mana hampa nak buat. Tangan ni pegang, tangan ni macam mana hampa nak buat. Kalau kena cebok macam mana hampa nak buat. Oh kami duk biasa ayak turun ni cebok macam mana nak buat. Semua kita ajak tuan. Dan kita tanya. Hampa balik, mak pak dah ajak tak? Pak tak ajak pun. Macam mana jadi pak anak lelaki tak ajak mandi wajib? Mak ni insya-Allah, anak perempuan dia kena damai haid dah cukup mak dia akan ajak. Sebab nak kena ajak lah cara macam mana nak ni dia apa semua kan. Supaya tak bocok lah apalah. Mak insya-Allah akan ajak. Pak ni pasal pak tak mau ajak kat anak malu. Amanah. Mandi itu amanah. Dan mandi kita hari ni tuan. Mandi wajib tak susah. Rukun dia 2 Niat, katakan ayam. 2 je. Tapi betul tak mandi wajib kita? Selama kita duk mandi ni, kita duk berasa yakin dan mandi ni agak-agak sah lah. Jangan buat main kan. Mandi tak sah, ibadat semua tertolak. Sentiasa berada di bawah laknat dan kejian Allah Subhanahu wa taala. Kena tengok. Tambah-tambah zaman moden tu kita banyak pakai benda-benda luar. Contoh kata kan, pakai minyak rambut. Hak jenis minyak zaitun ke apa ke. Tuan-tuan rasa kalau nak mandi wajib, tuan-tuan tak shampoo rambut, air lekat kat rambut. Benda tu minyak tuan. Kalau ada sebesar zarah, air yang tak melekat kat sehelai daripada rambut kita tuan-tuan, mandi wajib tak sah. Tu duk sapu deodoran. Lah deodoran pun makin canggih tuan. Mula-mula dia tahan 24 jam. Lepas tu dia tahan 48 jam. Baru ni tuan-tuan jumpa 72 jam. Pakai 3 hari. Kat hari keempat baru boleh cari balik. Jimat kan. Dia buh menentang apa sampai 3 hari boleh tahan ni. Mesti ada something. Benda tu halang ayak tak? Kena test. Kalau halang ayak sebelum mandi bersih dulu. Basuh celah-celah ketiak apa semua. Hilangkan benda-benda yang boleh menghalangkan ayak. Cek tangan kaki. Tukuk-kuk lah ada bekas liquid ke, bekas cat ke, kaki kita pijak sana, pijak sini ke, benda menghalang ayak. Kena cek. Ni dah masuk-masuk, dah buat itu raf'al mandi tu. Lepas tu, alhamdulillah selesai. Mana boleh. Kita nampak macam kecil, tapi dia besar tuan-tuan. Sebab dia membawa kepada sahnya ibadat kita kepada Allah. Walaupun sekecil benda tu, Islam sangat teliti tuan-tuan. Tapi disebutkan oleh sahabat, mandi itu amanah. Menimbang dengan tepat dalam perniagaan juga amanah. Adik kepada para peniaga.
Nasihat saya, apa yang kita sebut daripada sahabat Nabi SAW ni tuan-tuan, jagalah amanah. Nak jual barang, tambah-tambah melibatkan sukatan dan timbang, bagi lebih tak apa. Jangan kurang. Jangan kurang. Lebih itu berkat, rahmat. Hak itulah yang nak buka lagi kita punya rezeki dan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa untuk menjaga. Makanan ke, pakaian ke, ubat-ubatan ke, apa saja kita menjaga. Amanah. Benda rosak kata rosak. Saya selalu terkena tuan. Terkena banyak ni, duk terkena apa? Buah durian. Saya pun heran tuan. Kita tak salah lah, kita tak reti kan. Bila kita nak beli, dia tebuk tentang satu bahagian tu. Dia buat macam 3 segi, dia tarik pula, kita pegang dengan kuning dan lembut tuan. Tapi kita balik rumah, rupanya belah sana dah rompong habis dah. Macam mana dia pun terror kan, dia bukan sekali kena, kalau sekali tak sebut kan, berkali-kali. Kadang-kadang teringin nak beli mahal, musangking lah apa tuan, habis duit banyak tu dalam kedai tu, rasa macam nak pergi lempak kulit durian kat muka toge tau. Dalam bab jana tuan, start lah ni nak beli durian, bawa tapuai. Tolong kupas tak? Apa? Tahu kan ni rosak kan? Tukar ni. Rosak tak elok mangkap, tukar ni. Sampai macam tu tuan ni. Duk kena selalu. Buah kena tak elok, abang dah tak elok. Itu amanah. Duk jual 5 wala apa lah, atas semua elok-elok. Sekali bila kita nak beli sekilo 2 kilo, dia selit 1-2 yang tak elok. Dia tahu benda tu, dia tak amanah. Dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kot kat sini orang lega, habis dah buah-buah busuk tu. Tak apa, lega dah. Tak apa, silakan. Okey. Masa berjalan. Dan tak sampai tempat dia, tak apa. Sampai waktu dia tuan-tuan. Waktu tu baru kita akan tengok. Dan yang terbesar tuan-tuan disebut di sini, barangan amanah yang dipertanggungjawabkan untukmu. Maksudnya apa dia tuan-tuan yang nak habaq di sini? Barang-barang yang dipercayakan kepada kita untuk disimpan. Orang amanahkan sesuatu barang ataupun orang amanahkan satu-satu perkara aib, rahsia besar diri kita dan sebagainya yang kita yakin kepada orang, kita cerita ke orang, kita nak minta pendapat bantuan orang, dia gunakan benda tu untuk menikam kita dari belakang dengan menyebarkan aib buruk kita. Tuan-tuan, kalau dalam media sosial apa-apa benda yang melibatkan aib orang, tuan-tuan jangan kongsi lah. Tak kira lah apa bentuk video, apa bentuk gambar, apa bentuk ayat, jangan kongsi tuan-tuan kalau benda tu melibatkan aib, melibatkan maki orang, ataupun ayat yang kita tulis dalam bentuk provok yang kita tahu sahaja orang akan masuk komen dalam keadaan orang akan maki sesuatu pihak, orang akan hina, kutuk, keji, umpat sesuatu pihak. Jangan tuan-tuan. Itu dikira kita tak amanah. Nak cerita amanah ni pun tuan-tuan betul-betul tak tahu macam mana nak cerita, besar sangat konteks dia. Silap, khianat. Bila khianat, bersedialah untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini tuan-tuan, kita kena balik ke jalan Islam yang sebenarnya. Kita jaga hal ehwal kita, kita jaga ibadat kita jaga amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Cukup. Buat hal tu dulu. Selainnya, bila kita makin mendapat kekuatan daripada Allah, barulah kita buat satu persatu tuan. Jangan pecah amanah, jangan khianat tuan. Dunia rugi, akhirat tak selamat. Padahal benda tu benda yang bersifat sementara. Saya berani cakap sementara sebab apa tuan-tuan? Dengan umur saya sekarang ni, saya dah mula rasakan banyak kekurangan dalam kehidupan saya. Bukan kekurangan tu daripada nikmat dah, tapi ialah bila umur makin naik kan? Walaupun baru awal 40-an tuan-tuan, tapi kadang-kadang ni duk berasa letih ni tak macam dulu. Tenaga ni tak segagah. Tapi mana? Dulu kot duk kata makan suplemen apa dah, duk makan juga. Pasal apa duk berasa letih kerak kan? Dan mata pun nak kena renung lagu tu, tak berapa nampak dah. Telinga pun kalau orang cakap pelan sikit tak dengar dah. Satu-satu tuan-tuan, Allah duk bagi tanda bahawa kita ni duk mula dah lemah. Apa lagi nak pula dengan dunia, benda duk lemah pula akhirat. Cukup-cukup dah. Syukurlah ke Allah.
Alhamdulillah lah apa yang ada cukup. Tuan-tuan rasa harta tuan-tuan ni kalau tuan-tuan duk yang duk ada tadi boleh tahan nak sampai mati ke tak? InsyaAllah. Nak angguk pun tak berani. InsyaAllah. Kena yakin ke Allah, jaga amanah kita dengan Allah, Allah cukupkan. Bahkan Allah lebihkan. Tengok golongan yang mereka ni walaupun berharta tapi harta mereka tak fikir untuk mereka fikir untuk kemaslahatan umat. Seorang contoh tuan-tuan, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Harta dia sampai dah ni still counting. Lebih daripada 1400 tahun. Akaun dia yang dibuka khas di Saudi tuan-tuan, yang dijaga oleh Kementerian Wakaf Saudi, hari-hari masuk duit. Harta dia buat apa? Kita baca sirah tuan-tuan. Contoh kata kita ambil yang kita cerita dia beli perigi Yahudi tu tuan-tuan. Dia beli perigi Yahudi tu, kerana nak dipendekkan cerita macam mana taktik dia pergi bagi pakcik Yahudi tu rugi dan sebagainya. Hari ni kalau kita nak buat pergi kat Gemunja, orang nak buat kan, mahal-mahal berapa tuan? 3,000. Tak sampai kot kan. Kita kata dah 3,000. Tu pun 10 nama. Seorang 300 ya, bubuh lah. Okey, 10 nama, okey dapat satu perigi. Tuan, Sayyidina Uthman beli perigi tu keseluruhan harga sampai jadi hak milik dia 20,000 dirham. Harga lah lebih kurang 1.6 million. Tuan-tuan nak beli ya satu perigi wakaf bagi orang guna 1.6 million. Duit dia banyak lah. Dia kaya. Tapi dia guna harta dia untuk apa? Sikit pun tak heran. Demi Islam, demi orang Islam, dia bagi harta dia. Tengok macam mana Allah Ta'ala gandakan harta dia sampai lah. Sebenarnya kalau kita jaga amanah tuan, lebih daripada tu Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan tak perlu takut dengan Allah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami tak pernah minta rezeki pada hamba, kami yang bagi. Hamba tak takut Allah. Hamba jaga apa kami suruh buat. Hamba buat yang tu ya. Yang lain serah kat kami, pandailah kami urus. Dan ternyata urusan Allah itu adalah sebaik-baik urusan. Perancangan Allah itulah sebaik-baik perancangan. Jangan takut dengan Allah. Jangan takut. Mungkin di satu segi kita nak tengok apa berlaku di Palestin sekarang ni sedih lah. Tapi sebenarnya kita kena belajar apa yang ada pada diri orang Palestin sampai dia kuat lagu tu tuan. Kalau kita tuan-tuan jadi macam tu tuan-tuan, Allah Ta'ala hancurkan kita. Allah tak tahu tuan. Macam mana kita, iman kita lagu mana? Anak-anak kecil tuan, 4-5 tahun, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tak takut, kami takkan lari, biar kami mati. Ini tanah kami, ini jihad kami nak syahid. 5-6 tahun tuan-tuan. Kita tua-tua pun tuan-tuan dengar bunyi pelik sikit, lari habis bunyi lah. Nampak anak ular besar ni duk godek-godek tu dia, kita 2 kilo dah, takut ular batuk kan. Depa bom duk pergi atas kepala tuan-tuan. Boleh hampa pula, kami nak syahid. Kami akan duduk di sini sampai sama ada kami menang atau kami syahid. Hebat tuan. Bila mereka menjaga sepenuhnya amanah yang telah pun diberikan kepada mereka. Maka itu contoh yang kita kena ambil. Kita kena tanam dalam diri kita untuk kita dapat kekuatan daripada Allah SWT. Baik, yang terakhir secebis peringatan. Wahai hamba Allah, alangkah berharganya masa, tetapi kamu telah mensia-siakannya. Tuan-tuan, alangkah berharganya masa, tapi kamu telah mensia-siakannya. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah, sangat benar tuan, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Daripada umur kita tua, daripada umur kita muda, sihat, kuat tuan-tuan, sampai umur ni tuan, banyak mana masa kita perhabis tuan. Perhabis dengan dunia. Yang dulu cara dulu, yang ni cara ni, yang hisap cara hisap. Masa habis berlalu tuan, ibadat tak tambah pun, amal tak banyak mana pun. Tu Syekh kata,
Berharganya masa, tapi kita telah sia-siakan tuan. Nak patah balik tak boleh dah. Alangkah tololnya nafsu, tetapi kamu tetap mengikutinya dan mematuhinya. Alangkah berat dan telitinya persoalan yang akan ditanya tentang harta, tetapi kamu masih beria mengumpulkannya. Harta kita pemberian Allah. Allah Ta'ala akan tanya satu per satu. Satu per satu. Kupang per kupang. Dek per dek. Hamba apa? Kebaikan banyak ni punya harta. Apa hamba? Banyak mana hang infak? Apa yang hang guna? Oh, tuan-tuan nak jawab cerita balik satu teruk dah. Tahu kan benda ni? Saya tahu. Tuan-tuan pun tahu betul. Kita tahu benda ni. Tapi pernah tak kita teringat? Saya pun selalu lupa. Saya pun selalu lupa. Tapi kita tahu Allah katanya. Masa kita, harta kita, amanah kita, tahu Allah Ta'ala katanya. Tak bergerak kaki, takkan bergerak selagi tak selesai jawab persoalan-persoalan ni. Tahu. Tapi selalu lupa. Masalah apa sebenarnya? Masalah hati kita. Iman kita dan takwa kita. Masih belum cantik, masih belum cukup kuat tuan-tuan. Alangkah rapinya suratan amalan kamu, maka renungkanlah apa yang telah kamu simpan untuknya nanti. Sebelum kamu berangkat dari kehidupan dunia yang sedikit ini, dan lihatlah betapa telitinya penghakiman Tuhan, walaupun berkaitan perkara sekecil kulit kurma mahupun sehalus benang, sebelum kamu menuruni perut bumi dan seterusnya menjadi makanan cacing di dalam pintu kuburan yang tertutup. Syekh besar, cek balik, muhasabah balik, apa lagi yang kita tak buat tuan-tuan dalam kehidupan kita. Sebesar kulit kurma, sehalus sehelai benang pun tuan-tuan, kalau itu adalah kejahatan, Allah Ta'ala akan adili. Kalau itu adalah kebaikan, Allah Ta'ala akan ganjari. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah takkan diam sebab Allah tak zalim. Allah itu Al-Adlu, Maha Adil, dan akan diadili dengan seteliti-telitinya, tanpa ada mana-mana kroni, tanpa ada mana-mana pilih kasih. Allah akan mengadili dengan terbaiknya tuan-tuan. Dan tatkala itu, jika ditanyakan padamu insan yang penuh dosa, kalaulah mungkin bagimu pilihan, nescaya kamu akan berkata, aku mahu pulang semula ke dunia. Tapi sayangnya, mana mungkin ada peluang untukmu buat kali yang kedua. Dalam Quran Allah sebut, dan tiap-tiap hari juta-juta hamba Allah yang dah mati duk merayu ke Allah, Rabbirji'un, wahai Tuhan, balikkan kami sat kat dunia. Ayat lain, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, ketika kami sampai ajal, boleh tangguhkan sikit lagi tak? Bagi sikit lagi waktu, bangkitkan kami sat, balikkan sat ya. Nak buat apa? Kami nak sedekah, kami nak jadi orang soleh. Habis dah, tempoh tamat dah, dah tak boleh buat apa dah. Maka untuk satu kebahagiaan di barzakh dan di akhirat, tuan-tuan, kita ikutlah telunjuk agama sebenarnya di dunia ni. Inilah kebaikan bila kita cerita tentang perihal-perihal dosa, yang mudah-mudahan dianya akan memberikan satu ketakutan kepada kita, satu kekuatan untuk kita berhenti buat perkara yang dibenci oleh Allah, satu perkara yang akan menyusahkan dan memusnahkan kehidupan kita yang abadi, tuan-tuan. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, nikmat ni benda kekal. Cerita dunia, hidup pun akan mati, tak kekal, itu bukan nikmat. Akhirat, tak ada pengakhiran, itulah yang kekal. Fokus kepada akhirat, cari jalan nak dapatkan kebahagiaan akhirat, ketenangan akhirat, nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Itulah apa yang kita kena buat sekarang. Jangan hina orang,
Jangan pandang orang lain dengan keadaan pandangan-pandangan yang tidak munasabah. Apa yang kita dapat daripada Allah syukuri, kongsi. Apa-apa yang diwajibkan dari segi amal ibadat, laksanakan dengan penuh kekhusyukan dan ketaatan. Kawal nafsu kita, jauhi bisikan syaitan, buat segala apa yang telah pun diperintahkan. InsyaAllah, insyaAllah Allah akan memberi kepada kita segala bentuk kebaikan. Daripada kita masih hidup sekarang ni, sampailah kaki kita dua-dua melangkah masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Ya Allah, jadikan kami semua di sini ahli syurga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selama itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah SWT, insyaAllah. Tuan-tuan, pertemuan kita lepas ni kita akan tengok pada dosa yang ke-23, mengingkari takdir Allah. Salah satu daripada rukun iman yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni pun penting, tuan-tuan. Sebab hak ni kalau kita tak kuasai betul-betul, tuan-tuan, dia rukun iman ni dia tak boleh ikut matematik. Bab agama ni kalau rukun iman 6 tolak 1 dia jadi kosong. Dia tak kira 6 tolak 1 jadi 5. Ni bahaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lapangkan masa kita dan izinkan pertemuan kita untuk kita menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah dalam perkongsian kita, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa hadha wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.